Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman daimaini mutanazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Thumma amma ba'd. Yang dikasihi sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Lutfi, seterusnya kepada seluruh pengurusan Hotel di Palma, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kesempatan, dan kesempatan ini merupakan suatu peluang keemasan yang Allah berikan kepada kita, kerana sesungguhnya tidak ada lagi ruang dan juga waktu saat ketika kita dihimpunkan dan dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan saat ketika kita bertemu dengan Allah. Di waktu itu hanya amalan-amalan yang dapat membantu dan memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bertemu tidak lain matlamat kita adalah untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hasil daripada pertemuan dan perbincangan yang kita bicarakan pada malam ini dapat memberikan bimbingan dalam kehidupan kita. Dan seterusnya tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, ia menjadi panduan dan pedoman sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan pada destinasi yang berkekalan, sama ada syurga maupun neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pertamanya saya memohon berbanyak-banyak kemaafan. Sebenarnya suara tak berapa molek malam ni, dan patutnya pada hari ini saya ada 4 jemputan. 3 jemputan semua saya tolak daripada pagi tadi sampailah kepada waktu maghrib, disebabkan suara yang agak kurang baik. Risau juga ya, dengan suasana dan juga keadaan yang ada pada hari ini. Jumpa doktor kata alhamdulillah tak ada, setakat ni tak ada apa-apa lagi, dan doktor mengatakan ustaz kena banyak berehat lah.
Dan saya kata malam ni boleh tak doktor bagi chance pada saya untuk bercakap? Kata boleh, tapi esok Ustaz kena rehat, minta supaya berehat. Apapun tuan-tuan, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak berbicara pada malam ini suatu perbincangan yang begitu penting dalam kehidupan kita. Sebab perbincangan kita ini dia berkait rapat dengan persoalan kita sesudah daripada kehidupan kita di dunia. Sebab itu dalam ruang ataupun bicara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah Al-Mukarramah, dengan bermulanya pertabalan daripada Allah dengan perlantikan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam usianya 40 tahun untuk menjadi seorang utusan daripada Allah, Rasulullah. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengajak seluruh manusia agar beriman kepada Allah, yakin dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan baginda sanggup untuk menghadapi kecaman-kecaman di kalangan masyarakatnya saat ketika berhadapan dengan Abi Lahab, waktu ketika dihimpunkan seluruh masyarakat yang berada di bumi Makkah ketika itu. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ara'aitum in ahbaratukum anna khailan wara'a hadhihi alwadi hadzal wadi akuntum musaddiqin turidu an tughirakum akuntum musaddiqin. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seluruh masyarakat yang berada di Makkah, wahai kabilah demi kabilah yang dikatakan oleh Nabi waktu itu, kalau sekiranya aku katakan kepada kamu semua, jika sekiranya ada sepasukan daripada kuda yang berada di belakang wadi ini, berada di belakang lembah ini, kalau sekiranya aku katakan mereka sedang berusaha untuk menyerang kamu, apakah kamu percaya? Jawab daripada mereka, ma jarrabna bika kadhiba, kami tidak pernah diuji dengan engkau ini dengan pembohongan dan penipuan daripada engkau. Setiap kata-kata yang engkau ucapkan semua adalah merupakan kata-kata yang benar, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah mula untuk mendedahkan dirinya, siapakah baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar bangsa Arab yang lahirnya di bumi Makkah. Waktu itu Rasulullah memperkenalkan dirinya, aku adalah merupakan utusan Allah, inni nadhirul lakum baina yadayillah, sesungguhnya aku pemberi peringatan di hadapan kamu semua, wahai saudara-saudaraku, wahai kabilah-kabilahku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu itu Abi Lahab mula untuk mengecam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kerana ini kau telah menghimpunkan kami wahai Muhammad. Dan semenjak daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci dan dimaki. Pada saat ketika itu Rasulullah tetap meneruskan perjuangannya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang namanya iman, dan alhamdulillah iman itu sampai kepada kita. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita rujuk di dalam Al-Quran, daripada 114 surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, agak-agak berapakah ayat-ayat yang berkaitan tentang persoalan iman ataupun akidah? Ini soalan sebelum kita masuk kepada jawapan tersebut. Ada berapa banyak ayat-ayat ataupun surah-surah yang berkaitan tentang soal akidah di dalam Al-Quranul Karim? Ada berapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dan berapakah ayat, berapakah surah, minta maaf, daripada 114 surah, berapakah surah yang membicarakan tentang soal syariat, yang bicarakan tentang soal hukum hakam, berbicara tentang soal halal, berbicara tentang soal haram, berbicara tentang soal ibadah, berkaitan dengan ibadah salat, puasa, haji dan sebagainya. Dan ulama mengatakan bilangan surah yang membicarakan tentang soal akidah itu ada sebanyak 86 surah, sementara 28 pula itu adalah merupakan surah-surah yang membicarakan tentang soal syariat. Mudahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hafal surah Al-Baqarah, sebab surah Al-Baqarah dia mengandungi sebanyak 286 ayat,
28 itu adalah surah Madaniyah ataupun surah yang diturunkan di Madinah. 86 ayat pula itu adalah merupakan surah yang diturunkan di Makkah. Campurkan kedua-duanya, bilangannya adalah 114 surah. Ya, jadi ini di antara beberapa catatan, walaupun di sana terdapat beberapa khilaf dan perbincangan, perbahasan yang disebut oleh para ulama, namun di kalangan para ulama juga mengatakan bilangannya seperti mana yang saya sebutkan tadi. Masya Allah, Allah bicarakan tentang soal akidah begitu banyak sekali. Syariat tidak sebanyak akidah yang dibicarakan. Mengapa Allah bicara tentang soal akidah? Inilah yang menjadi persoalan penting untuk kita ingat semula dalam hidup kita. Kalaulah sekiranya syariat kita hidupkan, Masya Allah, solat kita laksanakan, sembahyang fardu maghrib dilaksanakan, solat fardu isyak dilaksanakan, bukan sekadar di rumah tapi sebaliknya pergi ke masjid. Ustaz, orang yang paling rajin datang pergi ke masjid itu saya lah. Rajin datang pergi ke masjid, Masya Allah. Orang yang rajin puasa bulan Rejab, penuh puasa. Sebab itu malam ni datang, paling tidak tadi buka macam tak berapa habis, tak berapa kenyang ya. Datang malam ni paling tidak ada makanan kita makan, nah kenyang sedikit. Esok nak puasa lagi Ustaz, Masya Allah. Puasa lagi kita laksanakan, Ramadan lagi kita laksanakan. Tiba-tiba ada permasalahan dari sudut akidah kita. Maka saat ketika akidah kita bermasalah, waktu itu seluruh amalan-amalan yang kita laksanakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat kita tidak diterima, bacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca tidak diterima oleh Allah, amalan-amalan yang lain yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana ada permasalahan yang berlaku dalam akidah kita. Sebab itu akidah ini dia perlukan kepada keyakinan. Tak boleh 80%, tidak boleh 70%, tapi kena 100%, miyah bil miyah, 100% kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bicarakan. Sebab itu tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah turunkan Al-Quran itu, Allah kata apa dia? Tiada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu Allah nak bagi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang tidak bertakwa kepada Allah, Al-Quran tidak akan jadi petunjuk kepada mereka. Dan kemudian tuan-tuan, menarik, dalam Al-Quran itu Allah sebutkan siapa dia orang yang bertakwa pada surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mula-mula diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perbincangan dan perbahasan pada perkara-perkara ghaibiyat. Ada benda-benda yang tak boleh nak terima oleh akal kita. Benda perkara yang berkaitan tentang soal syurga dan juga neraka itu tak ada sesiapa pun yang mampu membahaskannya dengan menggunakan logik akal. Kita kalau guna logik akal tak boleh nak terima. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita tengok ada filem yang berlaku, bukan baru, dah lama dah filem ni. Saya pun kebetulan duk tengok, tiba-tiba ada cerita yang mana manusia, makhluk ini dia bergaduh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh berkawan dengan syaitan, kemudian dia ajak syaitan berkongsi dengan syaitan ni macam mana kita nak kalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan. Saya tak ingat cerita barat tau, tapi ada cerita seumpama ini sudah ada. Kenapa? Sebab mereka tidak mempercayai tentang soal perkara-perkara ghaibiyat. Ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mesti meyakini perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang tidak boleh dilihat dengan matanya, tapi diyakini dengan hatinya, bersandarkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bawakan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, saya baru ni didedahkan dengan beberapa perkara, walaupun kami tidak boleh nak bicarakan secara lebih mendalam persoalan tersebut. Masalah yang berlaku di kalangan khususnya pemuda-pemudi kita yang berada pada peringkat sekolah menengah dan berada pada peringkat universiti. Mereka sekarang ini sedang berada dalam keadaan mereka cuba berusaha menggunakan fikiran mereka untuk berfikir tentang soal agama. Sebab itu hari ini ramai di kalangan anak-anak muda kita yang telah pun murtad. Tuan-tuan tak perasan kan? Kita tak perasan tentang hal tersebut. Saya sebab semasa saya berada duduk di masjid semenjak daripada tahun 2001 sehinggalah sampai 2019, pada penghujung 2019, iaitulah pada bulan 10, barulah saya dibawa untuk keluar daripada masjid, tengok masalah ajaran-ajaran sesat yang berlaku. Masya Allah, bila kajian-kajian yang dibuat,
adalah beberapa orang-orang yang telah pun mengkaji dan meneliti keadaan masyarakat, khususnya anak-anak muda kita pada hari ini. Rupa-rupanya mereka telah pun ramai yang keluar daripada Islam. Dan di antaranya salah satu, tuan-tuan pernah tak dengar Republic Atheist? Pernah dengar Republic Atheist? Republic Atheist ni dia adalah merupakan salah satu sebuah badan penggerak untuk mewujudkan sebuah negara mereka. Dan lebih daripada 30 buah negara yang telah pun mensasarkan agar manusia ini keluar daripada agama masing-masing. Hindu keluar daripada agamanya, Buddha keluar daripada agamanya, Kristian keluar daripada agamanya, orang Islam pun keluar daripada agamanya, untuk mereka menjadi golongan dan kelompok etis. Mereka tidak percaya dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak percaya tentang wujudnya Tuhan. Dan hari ini banyak tempat-tempat mereka, dan saya tidak boleh dedahkan apa yang berlaku. Cuma saya nak memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kenapa boleh berlaku demikian? Punca di antara sebabnya kerana tidak ada asas agama dalam diri mereka. Pelajar-pelajar kita pada hari ini, mereka belajar agama rasa-rasalah tuan-tuan dan puan-puan sampai bila? Bila masa mereka habis pelajaran mereka berkaitan dengan agama? Belajar 6, paling tidak sampai kepada peringkat SPM. Sebab daripada SPM itu dia akan menentukan untuk masuk ke universiti, nak sambung diploma dan sebagainya. SPM itulah yang menjadi bahan pengajian dan pelajaran mereka. Sebab itu dalam perbincangan kami ini, kita duk berbicara dan bincang, kalau boleh nanti bahagian pendidikan Kementerian Pendidikan dan sebagainya, kita nak minta supaya diolah semula pengajian-pengajian yang ada di kalangan pelajar kita ni, supaya pada peringkat SPM itu sekurang-kurangnya mereka telah pun sampai pada pemahaman dan akidah yang tepat, yang apabila mereka keluar, jiwa dan juga diri mereka itu tidak akan berubah daripada hakikat dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kalau tuan-tuan lihat dari sudut mata pelajaran SPM, itulah yang dijadikan sebagai teras pengajian mereka yang terakhir, sehingga akhirnya apabila mereka duduk di universiti, duduk bersama dengan masyarakat-masyarakat yang non-muslimnya, bersama dengan orang-orang Islam dan teman-teman yang tidak memikirkan tentang soal agama, dan lahirlah kelompok-kelompok yang mula untuk berfikir tentang kebebasan dalam hidup mereka. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerana apabila manusia itu hatinya mula kosong dengan Al-Quran, mula kosong dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu kekosongannya akan diisi dengan beberapa perkara. Yang pertama, dia akan diisi dengan hasutan dan juga pemikiran-pemikiran yang dibawa daripada idea-idea syaitan. Tuan-tuan tak perasan, sekarang ni pun juga ada sebuah tempat kawasan yang disebut dengan nama Satanic Court. Satanic Court ni adalah tempat rumah yang digunakan oleh mereka ni, mereka nak memuja syaitan. Itu ada, yang buatnya siapa? Orang Islam. Tempat tu ada. Dan kawasan-kawasan ini dijadikan tempat mereka bertemu. Dan bila mereka bertemu, mereka akan cari teman sedikit demi sedikit. Memang payah kita nak mencari mereka, tapi mereka sedang berusaha. Dan sekarang ramai daripada kalangan orang-orang yang murtad itu adalah terdiri daripada kalangan remaja-remaja kita, khususnya anak-anak yang berada di peringkat universiti. Dan sebab itu kita nak ambil perhatian tentang mereka. Jiwa mereka perlu diisi dengan mengingati Allah. Pertamanya, sentiasalah ingatkan anak-anak kita ini untuk mengaji Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Allah kata pada dia, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang memalingkan dirinya daripada mengingati Allah, dalam hidupnya penuh dengan maksiat yang dilakukan, Allah mengatakan ketika itu, nuqayyid lahu syaitana, kami akan sediakan baginya itu syaitan, dan syaitan itu akan menjadi teman setia dalam kehidupan. Bayangkan kalau duduk bersama dengan syaitan, apa yang dirancangkan? Sudah tentu perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara semuanya yang membawa kepada keinginan nafsu. Tidak ada sesuatu perkara pun yang baik. Sebab syaitan ni memang kerja dia menggoda manusia. Kita tak, kerja kita kan macam-macam. Ni malam ni kerja dengan kuliah, siang tadi bukan kerja dengan kuliah. Mungkin ada di kalangan muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pagi tadi saya kerja sebagai staf bank ustaz, pagi tadi saya bekerja di pejabat saya, pagi tadi saya di jabatan sekian-sekian, saya berada di hospital dan sebagainya. Malam ni kita kerja lain, esok belum tentu lagi, cuti sekolah, nak pergi ke mana. Tapi syaitan tak ada masa untuk cuti-cuti, tak ada.
Kerja syaitan ini, dia akan datang menggoda setiap daripada manusia, dan itulah janji yang dibuat oleh syaitan, di mana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan kata apa? Syaitan kata, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Oleh kerana kau telah menyesatkan aku, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku nak duduk di hadapan manusia ini. La aqudanna lahum, aku akan jadikan mereka terduduk. Maknanya mereka tak akan buat apa-apa, tak akan mematuhi engkau wahai Allah. Aku akan datang daripada mereka sebelah hadapan. Aku akan datang kepada mereka di sebelah belakang, di kanan dan juga di kiri, sehinggalah kamu tidak akan dapati mereka itu bersyukur kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja daripada syaitan. Dan syaitan, dia tidak akan tenang bila melihat orang-orangnya yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu masa pengajian kita pun malam ni kata ustaz, kita berhenti jam 10, tak lebih daripada itu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab satu ikut peraturan lah. Dia kata sebab di sini kata jam 10 kita berhenti, insya-Allah kita akan berhentilah jam 10. Cuma ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba tengok dalam bab perkara lain. Tengok filem Hindustan. Dulu saya ingat kalau zaman saya dulu Hindustan tu hari Ahad ke hari Sabtu petang, sampai kepada waktu asar. Sanggup tak sembahyang solat asar tu, dah masuk waktu solat tu, nanti dulu nak tengok apakah ending cerita tersebut. Confirm nanti ada yang menangis, ya. Dia sebab di situ ada heroin dia pun ada, dia menangis ketika itu. Tapi confirm di hujungnya nanti hero-nya pasti akan naik balik. Dia walaupun dah kalah, dah tewas tu, dia boleh kalahkan balik musuh-musuhnya dan akhirnya dia menang semula. Nah, sanggup kita duduk tak mengantuk langsung. Tapi kalau kuliah, baca buku ni tuan-tuan, kalau kita baca, contohnya nak baca ni, baru satu muka surat, ya Allah, mata dah mula mengantuk dah, ya. Kemudian baca lagi satu, berdiri pula dah tengok, nak betulkan urat-urat yang ada di belakang. Nah, begitulah apabila kita nak melakukan suatu ketaatan, bukan mudah. Sebab apa? Syaitan yang sentiasa berusaha untuk menggoda kita agar kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyelesaiannya, pastikan golongan remaja kita ini rajin membaca Al-Quranul Karim, supaya dengan bacaan-bacaan ini akan menjauhkan diri mereka itu daripada syaitan. Syaitan, dia akan rasa ketika itu semakin lama dia akan merasa semakin lemah bila mana kita menjadikan diri kita ini hidup bersama-sama dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman berkaitan dengan akidah bukan hanya berlaku di kalangan remaja-remaja kita, tapi ancaman yang berkaitan dengan akidah ini juga berlaku di kalangan mereka yang telah pun pencen. Maksudnya mereka yang telah pun bersara. Itu berlaku. Punca kenapa boleh berlaku demikian, itu disebabkan oleh kejahilan yang berlaku dalam diri mereka. Jahil, tidak belajar, tidak menuntut ilmu, punca yang menyebabkan seseorang itu boleh terikut dengan sesuatu maklumat-maklumat yang pelik-pelik dalam hidup. Tuan-tuan tengok, di antaranya apa yang berlaku pada hari ini, lahirnya ajaran sesat yang namanya Islam Jamaah. Di Selangor ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 28 ajaran-ajaran sesat yang masih lagi aktif, 15 ajaran sesat yang sudah lagi tidak aktif. Tuan-tuan boleh campurkanlah kedua-dua ajaran tersebut. Tetapi kami tidak pernah berhenti untuk menerima aduan-aduan yang berkaitan dengan ajaran sesat. Memang kalau duduk di R&D ni, di bahagian jabatan agama ni, di bahagian penyelidikan dan pembangunan, di antara kerja kami ni sentiasa menerima aduan-aduan yang datang daripada masyarakat, dan kami mengambil berat tentang soal aduan yang berkaitan tentang akidah ataupun segala ajaran-ajaran yang meragukan. Kami pernah duduk bersama dengan ada sebuah keluarga usrah yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usrah ni alhamdulillah usrah yang baik. Suaminya adalah merupakan seorang bilal di sebuah surau, dan entah macam mana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suaminya terjebak dengan ajaran Syiah. Dia tertarik dengan ajaran Syiah, dan akhirnya dia menganut ajaran Syiah. Di rumahnya dia sembahyang. Caranya yang pelik ketika itu dengan mengangkat, sebab Syiah ni dia tak bagi salam ketika tahiyat akhir tu. Dia tak bagi macam kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Syiah dia akan meletakkan pada pahanya begini. Keadaan tersebut
Itu sebagai menandakan tamatnya solat yang dilaksanakan ketika itu. Dan bila keluarga tersebut, si isteri tadi melihat akan suaminya ada perubahan yang berlaku kepada suaminya. Kami jumpa waktu itu di sebuah tempat, sebab dia tak pergi ke jabatan agama, tak apalah. Kami kata tak apa, kita datang. Jadi waktu itu diceritakan, kata ustaz, suami saya ni kalau azan, Masya Allah sedap azannya, tapi entah macam mana dia boleh terikut, dan sekarang dia di antara orang yang cuba berusaha menyebarkan ajaran Syiah ustaz, dan disebarkan kepada anak-anaknya, sehinggalah anak-anaknya mula terkesan. Si isteri tadi mengadu, dan akhirnya isteri mengadu ke mahkamah sebab nak minta perceraian tu. Kenapa? Sebab anak perempuannya nak berkahwin, nanti ayahnya menjadi wali. Waktu itu dia rasa boleh tak ayah Syiah ni nak jadi wali. Maka ketika sedang dalam perbicaraan tersebut, entah bagaimana keadaannya, berlakulah ucapan daripada suaminya. Ketika itu suaminya mengatakan, aku ceraikan kamu, berpisah di antara pasangan tersebut. Cuma anak-anaknya ketika itu dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh si ayah tadi. Dan akhirnya si anak tersebut pun berjumpa kami, dipertemukan kepada kami. Duduk dah di sebuah kedai, kami duduk dan kami berbincang berkaitan dengan Syiah tersebut. Memang menarik tuan-tuan, Syiah ni, pertamanya Syiah di antara ajaran yang diajar pada kita dalam bab solat tak sama macam solat kita. Ya betul, kita 5 waktu, tapi bagi Syiah itu 4 waktu. Minta maaf, 3 waktu. Solat zuhurnya itu dijamakkan dalam solat asar, dan solat maghribnya itu dijamakkan dalam solat isyak. Jadi solatnya berapa waktu? 3 waktu sahaja. Taukid as-salah, waktu-waktu sembahyang kalau di Iran itu dibuat 3 je. Dia tak sebut macam kita. Kalau solat siapa yang solat zuhur tu confirm dia bukan daripada Syiah. Satu. Yang kedua, di antara kelebihan ataupun di antara keistimewaan dalam Syiah ini, dia membenarkan untuk berkahwin nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni dia tak perlu kepada wali. Nikah mut'ah ni dia tidak perlu kepada kepada saksi. Yang penting awak setuju ataupun tidak. Tanya pada pihak perempuan, jom kita berkahwin, sebulan boleh, sebulan. Okay. Jadi kalau katakan perempuan tersebut kata okey, ya, dia sebut sahaja okey ketika itu, setuju, bermakna jadilah perkahwinan tersebut. Dan pada saat ketika itu mereka akan berkahwin secara kontrak dalam tempoh sebulan. Habis sebulan, lepaskan. Tapi kalau nak sambung balik, kita buat lagi akad yang baru. Ini yang berlaku dalam ajaran Syiah, disebut dengan nama nikah mut'ah. Ya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga di antara ciri-ciri yang berada dalam Syiah itu sendiri, mereka membenarkan untuk berbohong. Sedangkan dalam Islam ini, berbohong ini di antara salah satu di antara dosa besar. Taqiyah bagi mereka itu adalah perkara yang wajib. Dan ada satu kata-kata yang saya baca, tuan-tuan, dalam Syiah ni dia ada beberapa kitab utama dia. Dia ada 4 kitab utama dia. Pertama, kitab utamanya yang disebut dengan nama dicatatan daripada Al-Kulaini, iaitulah Usulul Kafi. Yang kedua antaranya adalah kitab Al-Istibsar. Yang ketiga Tafsir Al-Qummi, ya. Dan kemudian yang keempat Man la yahdurul faqih. Ini di antara beberapa kitab-kitab utama mereka. Dan di antara salah satu apa yang dicatatkan dalam kata-kata mereka itu, yang disebutkan oleh imam-imam mereka, mereka percaya dengan lahirnya, dengan wujudnya imam yang 12. Imam 12 ini siapa? Dia bermula daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampailah kepada Muhammad Hasan Al-Askari. Muhammad Hasan Al-Askari itu menurut catatan mereka dia adalah merupakan Mahdiul Muntazar, Mahdi yang dinanti-nantikan oleh mereka. Jadi mereka percaya daripada keturunan Sayyidina Ali, kemudian turun kepada Sayyidina Hasan, turun kepada Sayyidina Husain, turun kepada Ali Zainal Abidin, dan kemudian nanti sampailah kepada Ja'far As-Sadiq, turun kepada Musa Al-Kazim, dan sampai kepada berikutnya tadi. Mereka percaya 12 imam ini bagi mereka adalah maksum, dan mereka itu sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang keluar daripada mereka itu dianggap sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada satu kata-kata yang diucapkan oleh mereka. Mereka kata apa? La imana liman la taqiyatalah. Tidak dianggap seseorang itu beriman kalau sekiranya dia tidak bertakiyah. Jadi memang pegangan mereka, depan kita mungkin dia buat lain, tapi di belakang dia akan berkata dengan perkataan yang lain. Itu berlaku di kalangan orang-orang Syiah itu sendiri. Antara lain, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak kenal siapa Syiah itu. Syiah
Dia hanya menganggap ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahli keluarga Rasulullah hanya pada Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma. Keluarganya itu sahaja yang dianggap sebagai ahli keluarga Rasulullah. Sementara isteri-isteri Rasulullah yang lain itu tidak dianggap sebagai ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu di antara orang yang paling kuat dilaknat oleh orang-orang Syiah. Dan sebab itu dalam syahadah yang diucap oleh mereka, mereka akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Aku menyaksikan bahawa Sayyidina Ali itu adalah waliullah, wa asyhadu anna Aisyata wa Abu Bakrin anna Aisyata wa Aba Bakrin wa Umar wa Uthmana finnar. Dan aku juga menyaksikan bahawa Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman semuanya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan daripada mereka. Mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara biasa dalam diri mereka. Mereka tidak ada rasa sifat untuk mereka mempertahankan sahabat Nabi melainkan 3 orang sahaja, iaitulah yang pertama namanya adalah Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Miqdad ibn Aswad, dan kemudian yang ketiga Salman Al-Farisi. 3 orang sahabat ini sahajalah yang tidak dimurtadkan oleh mereka. Sementara selain daripada mereka itu adalah merupakan orang-orang yang murtad. Dan tanda bayangkan, kalaulah sahabat-sahabat Nabi semuanya dianggap sebagai kelompok yang murtad, agak-agak apa pandangan mereka kepada kita? Confirm mereka menganggap kita ni adalah orang-orang yang murtad. Sebab itu bagi mereka kalau membunuh orang-orang Islam yang ada ini adalah bagi mereka itu halal. Sebab apa? Mereka telah menukar agamanya dan keluar daripada agama Islam itu sendiri. Itu menurut akidah orang-orang Syiah itu sendiri. Dan hal ini disebut dalam kitab-kitab mereka. Sebab itu dalam perbincangan kami, bila kami berbicara dalam hal ini, kita tak boleh biarkan begitu sahaja. Kita bentuk kelompok-kelompok dan grup, pelapis-pelapis yang paling tidak mereka ini akan mempertahankan. Kalau sekiranya kami tidak berkemampuan untuk menyampaikan maklumat dalam keadaan yang ramai, tapi paling tidak ada beberapa kelompok. Dan kerana itu pada bulan akan datang kami telah berusaha untuk mewujudkan grup seumpama ini. Kita nak ambil sebahagian daripada mahasiswa yang berada di universiti, dan kemudian sebahagian daripada pelajar-pelajar yang berada di sekolah-sekolah, kemudian sebahagian daripada jemaah, dan sebahagian daripada staf-staf yang ada di jabatan agama tersebut. Dan paling tidak kita nak berikan kefahaman kepada mereka, mereka boleh memberikan kefahaman kepada orang lain. Ini kita nak bentuk, bukan nak menjadikan mereka itu Syiah, tidak. Sekurang-kurangnya mereka mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi ataupun bagaimana cara untuk mematahkan hujah-hujah yang ada pada diri mereka. Dan memang Syiah ni dia akan menggunakan hujah-hujah juga, mereka ada hadis-hadisnya. Bahkan nanti kalau tuan-tuan melihat dalam keadaan tersebut, kadang-kadang boleh menyebabkan kita yang tidak memiliki asas ketika itu mudah sahaja kita akan terjebak dan menerima Syiah itu sebagai pakaian dalam kehidupan dan amalan dalam kehidupan mereka. Ini yang berlaku dalam Syiah itu sendiri. Baik, kita tengok pula dengan ajaran yang lain. Antaranya Islam Jamaah, juga di antara ajaran yang sekarang ini sedang berlaku dan sedang diamalkan di kalangan umat Islam kita pada hari ini akibat daripada kejahilan yang ada pada diri mereka. Apa yang berlaku kepada Islam Jamaah? Islam Jamaah, pertama mereka mentafsirkan Al-Quran itu menurut akal mereka. Kalau dirasakan ayat itu tidak bertepatan menurut apa yang mereka fikirkan, mereka akan tolak. Dan mereka hanya mengambil sebahagian hadis-hadis yang terpilih untuk memperkukuhkan ajaran dan juga amalan mereka. Apa di antara perkara-perkara yang mereka katakan dan mereka sebutkan? Di antaranya perkara yang mereka katakan itu, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, di sini ada catatan tersebut. Tapi saya nak cuba untuk perkatakan. Antaranya pertama, mereka mengatakan ada benda-benda yang dihalalkan, sedangkan kita mengatakan dia adalah merupakan sesuatu yang haram. Contohnya apa? Contohnya babi itu sendiri. Tuan-tuan pernah makan babi? Alhamdulillah. Orang kata orang yang pernah makan babi ni, dia kata sedap daging babi tersebut. Saya ingat saya pernah bertanya kepada salah seorang teman saya daripada Sabah.
Dan saya pernah pergi ke Sabah 3 kali saya rasa dalam tahun lepas, dan sebelum daripada itu kami pergi ke Sabah. Dia ada disediakan daging-daging babi panggang kat tepi-tepi jalan tu dijual. Tu jangan beli tu. Kalau tengok macam sedap, biasa tu dimakan dah. Saya terlupa nama dia, siluman bakas ataupun apa, saya terlupa nama dia. Tu daging panggang itulah, babi panggang. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, mereka mengatakan dalam ajaran Islam Jamaah ini mengatakan yang haramnya itu adalah daging babi, tapi tulang babi dan kulit babi itu adalah halal. Sebab apa? Mereka mengatakan dalam Al-Quran tak ada pun ayat yang menceritakan tentang pengharaman keseluruhan babi tersebut. Ada kan dalam Al-Quran Allah kata apa? Ya ada, tapi yang diharamkan apa dia? Daging babi sahaja. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Telah diharamkan kepada kamu al-maitatu, mayat-mayat, bangkai-bangkai, waddamu, dan juga darah-darah, dan walahmu khinzir, dan begitu juga daging-daging babi. Daging babi, Allah sebut daging, Allah sebut tulang, tak ada. Jadi maknanya nak buat sup tulang babi itu silakan, ahlan wa sahlan, tak jadi masalah. Di Palma tiba-tiba buat tulang babi sup. Ya, baik, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, Al-Quran kata, dan orang yang mendengar ketika itu tertarik, betul lah, dalam Al-Quran Allah tak menyatakan demikian. Mudah sahaja mereka menerima. Sedangkan kita dalam meletakkan hukum itu, kita kena ambil pandangan yang diutarakan oleh ulama-ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat tersebut. Di antaranya, ulama mengatakan memang Allah sebut juzuk sejuzuk daripada apa yang ada pada babi tersebut, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Itlaqul juz'i wa iradatul kull. Disebutkan hanyalah juzuknya, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Dan kenapa disebut dengan daging babi? Disebut dengan daging babi itu memang menjadi kebiasaan kepada kita. Bila kita sembelih binatang ni, kita nak ambil apa? Ada tak tuan-tuan ketika tuan-tuan pergi musim raya haji, tengok Tuan Imam, nanti saya nak sembelih seekor kambing, boleh? Tuan Imam kata boleh, tak jadi masalah, no problem, mafi muskilah. Tanya kepada Pak Imam, saya nak sembelih 2 ekor lembu, ahlan wa sahlan, lagilah, memang masjid ni jarang jumpa lembu, dapat kambing je. Contoh 2 ekor lembu sembelih. Dan di akhir sembelih ketika itu, Tuan Imam, nanti kalau dah sembelih saya tak nak daging, saya nak tulang-tulangnya sahaja. Ada tak begitu? Tak ada peserta-peserta yang nakkan tulang, mereka nak juga daging. Hatta kalau daging berkurangan ni, kenapa boleh ni 2 kilo aja, saya nak lebih daripada 2 kilo. Itu pun kadang-kadang berbicara juga tentang bab tersebut. Oleh kerana dalam penyembelihan, daging adalah merupakan benda utama dan asas yang memang diingini oleh seseorang yang menyembelih binatang tersebut, maka Allah sebutkan demikian. Tujuannya nak beritahu apa? Benda yang paling aula dalam penyembelihan itu daging babi, maka yang tidak diambil perhatian itu lebih-lebih lagi lah dari sudut pengharamannya. Benda yang berharga itu haram, benda yang tidak berharga lagilah haram ketika itu. Ini kaedah dari sudut hukum yang disebut oleh para ulama dalam menentukan sesuatu hukum tersebut. Yang kedua, di antaranya mereka mengatakan mana-mana binatang yang mati di kawasan tempat tinggal kampung orang-orang Islam, binatang tersebut halal dimakan. Itu di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh mereka. Dan saya teringat ada salah seorang yang beramal dengan amalan ini. Satu ketika dia meninggal, kami tahu, dan waktu itu kami pun menziarahinya. Tuan-tuan, kalau nak tahu pengikut-pengikut ini, kalau sekiranya dia pergi ke kubur, dia akan menyingsing, dia akan sensing dia punya kain seluar dia, ataupun naiklah kalau kain dia sensing lah. Dan kemudian dia tidak akan memakai selipar ataupun kasut, dia akan berjalan kaki ayam untuk pergi ke kubur. Ini di antara salah satu tanda kalau tuan-tuan nak kenal kelompok tersebut. Dan kemudian saya ingat waktu itu diceritakan oleh sahabat saya. Waktu itu sahabat saya pergi ziarah, dan kemudian dia kata, Ustaz, Ustaz nak tahu apa dia, Ustaz, apa dia? Jadi ketika kami menziarahi si mati tersebut, setelah dikebumikan, kami pun pergilah ke rumah keluarganya. Semasa duduk bertemu dengan keluarganya, tiba-tiba ada salah seorang berjubah putih datang. Dan waktu itu dia beritahu kepada keluarganya, jangan bimbang, suami kamu ni dah masuk dalam syurga, saya dah berikan jaminan. La ilaha illallah. Ucapan seumpama itu masih lagi boleh dipercayai oleh orang-orang yang boleh menerima akan ajaran-ajaran tersebut.
Dan ajaran ini agak radikal ataupun dia agak tegas sedikit, dan kita cuba untuk berusaha sebaik yang mungkin. Jika kita dapati perkara seumpama ini ada dan tuan-tuanlah merupakan mata-mata untuk membantu kami, kalau sekiranya bertemu dengan perkara seumpama ini, maklumkan kepada kami tentang hal tersebut. Itu di antara perkara-perkara yang berlaku. Kemudian tuan-tuan, kalau kita nak tengok di antaranya Millah Abraham. Ini di antara ancaman-ancaman yang berlaku. Ada 3 minit lagi rupanya. Baik, Millah Abraham sebagai contohnya. Tuan-tuan kenal tak agama Millah Abraham? Agama Millah Abraham ini adalah merupakan agama yang digabungkan di antara 3 agama. Agama Yahudi, agama Nasrani ataupun Kristian sekarang ini digabungkan dengan ajaran Islam. Al-Quran dicampur dengan Bible, dicampur dengan Old Testament dan juga New Testament. Adalah kitab Yahudi itu diambil semuanya dan kemudian digabungkan menjadi satu ajaran. Jadilah ajaran tersebut dengan nama Millah Abraham. Kenapa? Sebab mereka beranggapan ketiga-tiga agama itu dasarnya adalah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam lahirnya Bani Israel. Itu melalui Nabi Ya'qub alaihissalam melahirkan 12 orang. Dan kemudian daripada Bani Israel itu kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam melalui zuriat Sayyidatina Maryam alaihissalam. Itu pada zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Dan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam juga lahirnya Nabi Ismail dan kemudian melahirkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama itu dia berdasarkan kepada agama Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka mengatakan mereka sekarang ini cuba untuk menghidupkan Millah Abraham dan menganggap bahawa agama Islam yang kita amalkan ini adalah merupakan agama yang palsu. Ya, mereka menganggap agama Islam ini agama yang palsu. Bagaimana pula dengan kaedah perjalanan mereka beroperasi? Ya, modus operandi dia macam mana? Mereka bergerak dan berjalan itu sama, dibuat cara sejarahnya itu macam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan dakwah sirriyah. Mereka menyampaikan Islam, mereka menyampaikan ajaran tersebut itu secara rahsia. Diajak 2-3 orang. Dan saya teringat semasa saya bertugas dahulu di masjid negeri. Jadi pada saat ketika itu ada rupanya di kalangan mereka dia mengadakan kelas di kelas-kelas yang ada di masjid negeri tersebut tanpa pengetahuan daripada kami. Sebab itu sekarang ini dikunci. Antara sebabnya selepas daripada kebakaran, mungkin tuan-tuan perasan dahulu pernah berlaku kebakaran tersebut. Semenjak daripada itu keselamatan dijaga dan dikunci. Kalau dahulu tidak dikunci, sesiapa yang nak mengajar silakan sahaja masuk dan menyampaikan maklumat-maklumat yang mereka sampaikan. Dan mereka menggunakan kelas tersebut itu untuk menarik perhatian masyarakat. Buat dekat masjid negeri ini takkanlah ajaran sesat. Ini mesti ada pengiktirafan daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Dan akhirnya mereka pun datang. Dan ketika itu kami dapat maklumat tersebut, mereka menyampaikan ajaran-ajaran seumpama ini. Mula-mula mereka mengajar secara perlahan ataupun secara jahriyah, secara sirriyah, secara rahsia. Dan kemudian sesudah mereka memiliki kekuatan, mereka akan menyebarkan secara terang-terangan. Dan itu sudah pun berlaku. Dan mereka cuba untuk mewujudkan pengkalan mereka itu di bumi Kalimantan. Dan sampai di Kalimantan, ketika itu mereka mewujudkan kampung mereka. Penduduk Kalimantan tidak berapa selesa dengan keadaan tersebut. Dan akhirnya kampung tersebut dibakar oleh mereka. Dan ketika itu mereka menganggap apa dia tuan-tuan? Mereka menganggap apa yang berlaku di bumi Kalimantan samalah keadaan perjuangan Nabi SAW di bumi Taif. Sampai di Taif Rasulullah dihalau. Dan sekarang ini mereka ingin menjadikan bumi Sabah dan juga Sarawak sebagai pengkalan mereka. Dan mereka sedang bergerak. Ini yang berlaku kepada mereka. Tentang para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara beberapa perkara. Dan kami dapat ni bila ada salah seorang daripada mereka yang tertangkap. Macam mana boleh tertangkap? Tertangkapnya mereka itu bila mana mereka sudah tidak ada lagi tidak ada lagi kekuatan untuk meneruskan kehidupan mereka. Satu ketika kami cuba untuk menangkap mereka ni, sebuah keluarga, dan akhirnya mereka berjaya untuk melarikan diri. Tak tahu di mana tempatnya. Tiba-tiba dah sampai ke Indonesia. Saya tak ingat di mana. Jadi waktu itu ketika berada di Indonesia, mereka sanggup menjual tanah-tanah yang ada, rumah mereka dijual semata-mata nak bagi duit itu kepada ketua mereka, Ahmad Musaddiq. Jadi waktu ketika mereka memberikan wang tersebut itu tujuannya apa? Atas nama kerana Allah Subhanahu wa taala nak berjuang menaikkan agama mereka. Sanggup.
Padahal duit itu mereka ambil, ketuanya mengambil dan digunakan untuk kepentingan peribadi. Dan sehinggalah akhirnya mereka tengok satu persatu hidup mereka menjadi lebih susah. Sedangkan kata dalam Islam ni, Allah nak tolong kami dah berada dalam keadaan begitu dahsyat sekali. Dan selepas daripada itu, bila mereka nak bergerak ke mana-mana, mereka dipantau, mereka tak boleh nak bergerak seperti mana biasa sebab mereka adalah pelarian. Dan akhirnya mereka datang sendiri ke Jabatan Agama dan kata mereka telah pun bertaubat. Memang mereka mengakui akan kesalahan tersebut. Waktu itu saya berada, itulah kali pertama saya mula di dalam majlis istitabah bersama dengan Jabatan Mufti, dan kemudian bersama dengan RND dan bersama dengan bahagian penguatkuasa, termasuklah dengan pihak polis. Ada pihak polis yang turut berserta ketika itu, dan dia menceritakan satu persatu apa yang berlaku dalam kehidupannya itu. Dan akhirnya kami dapat bongkar berkaitan dengan ajaran tersebut, dan ajaran ini masih lagi aktif. Tuan, kita nak, kalau nak bercerita tentang bab ajaran Qadiani, boleh kita ceritakan. Dan mungkin tuan-tuan kalau perkara yang berkaitan dengan perbomohan itu juga berhati-hati. Terakhir, boleh Ustaz sedikit lagi, yang terakhir berkaitan dengan perbomohan. Perbomohan ni pun menjadi masalah-masalah yang kadang-kadang bermasalah di kalangan masyarakat kita. Masyarakat kita suka percaya dengan benda-benda yang pelik-pelik. Ini di antara masalah yang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Kes bomoh yang berlaku, saya rasa saya pernah ceritakan, dan saya ingat baru ni bila saya tengok dalam live yang dibuat oleh Haji Kamarudin lah. Jadi saya tengok live tersebut, bila cerita bab tersebut tu sampai 52,000 orang yang melihat. Ramai juga ni orang yang melihat cerita tersebut. Kes bomoh ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia menyamar, dia asalnya adalah penjenayah. Kami tak tahu pun dia penjenayah. Dan dia menyamar di sebalik jenayah yang dia lakukan itu dengan kaedah perbomohan. Dan dia kata dia dapat amalan tersebut tu melalui mimpinya. Dan ketika dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Sunan Kalijaga ke, saya tak ingat Sunan mana, Bonang ke mana, saya tak ingat. Tapi dia bertemu dengan salah seorang Sunan yang ada ketika itu. Dan kemudian Sunan tadi dia telah menyampaikan perkara yang berkaitan dengan perubatan dan perawatan. Dan kemudian saya tanya, ketika itu kami tanya, saudara ni ada keturunan ke dengan Sunan? Dia kata, ya, saya ada saudara, saya bersaudara, silsilah saya ni, keturunan saya sampai kepada Sunan. Dan tentang para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada pengikut. Dia ada dalam Facebook dia, kemudian dia ajak orang-orang ramai itu datang, siapa yang ingin merawat, datanglah. Dan memang ada di kalanya rawatannya itu bagi orang yang telah dirawat dikata mujarab. Dan seorang wanita ketika itu dia kena saka. Jadi saat ketika dia kena saka, dia pergi jumpa semua pusat-pusat rawatan Islam, semuanya tak boleh menyembuhkan penyakit yang dihadapi. Dan akhirnya bertemu dengan bomoh tadilah. Dia pergi rumah bomoh tersebut. Kemudian bomoh tadi dia berkahwin dengan 2 orang isteri. Salah seorangnya juga dia adalah merupakan tukang urut. Dia pun urutlah wanita tersebut. Dan kemudian dia bagi nasihat, oh kamu ada saka ni sekian. Kemudian dia bagi nasihat. Dia kata nasihat tu menusuk dalam dirinya. Maknanya isteri tadi belajar dengan bomoh tersebut. Dan kemudian sehinggalah akhirnya dia kata, saya rasa macam ringan. Saya terasa seakan-akan inilah tempat yang terbaik untuk saya merawat diri saya. Dan ketika itu banyak perkara-perkara yang berlaku. Bila maklumat tersebut itu terbongkar, bagaimana caranya suami kepada perempuan yang dirawat tadi itu mengadu kepada Jabatan Agama Islam Selangor. Sebabnya apa? Kerana isterinya tadi minta cerai kepada suami tersebut. Sebab apa? Tertarik dengan pengajian yang dibawa oleh bomoh tersebut. Di antara salah satu ajaran sesat ni, antara salah satu sifat pengikutnya, dia ta'assub. Dia sanggup untuk bercerai berpisah dengan keluarganya semata-mata nak mengikut ajaran-ajaran seumpama ini. Dan bila dapat maklumat, kita buat siasatan. Tengok dalam siasatan tersebut, antara perkara yang disebutkan, dia kata apa? Antaranya Allah, Tuhan, Allah itu dalam diri aku dan aku adalah Allah. Kemudian di antara ucapan yang disebut ketika itu, dia kata, terima kasih Tuhan, kau telah mewujudkan seorang bayi ketika itu. Dia tengok bayi tersebut, terima kasih wahai Tuhan, kau telah berbentuk seorang bayi. Dia meletakkan Allah itu, bayi itu adalah Allah. Dan kemudian apa yang berlaku? Dia mengatakan, kalau katakan seseorang itu subuh dia lewat tak jadi masalah, sebab bagi ajarannya dia kata solat subuh ni boleh ditunaikan sampai jam 11 pagi. Wah, siapa yang tak nak sampai 11 pagi itu tidur? Kalau tengok tidur dalam pukul 2 pagi, memanglah panjang kita nak
Waktu itu nak bangunnya tak apa, pukul 11 masih lagi boleh tunaikan solat subuh. Dan kemudian tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila dapat maklumat tersebut, kita buat siasatan, duduk sewa sebuah rumah ketika itu. Kita nak tengok malam, nak tengok tu bukan apa, nak tengok perempuan yang bercerai, yang minta cerai dengan suaminya duduk di mana. Rupanya kami dapat tengok bila buat siasatan, ada kereta perempuan tersebut duduk di rumah bomoh tersebut. Ini satu kes ni. Dia kes haluat ni, kita akan serahkan kepada bahagian penguatkuasa untuk menangkap, ya, sebab isu ni tak boleh dibiarkan begitu sahaja. Sementara dalam keadaan yang serupa pula, kita buat kajian berkaitan dengan ajaran tersebut, dan akhirnya kita buat memanggil mereka ini untuk datang ke jabatan. Bila datang ke jabatan, tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita minta IC bomoh tersebut. Bomoh tadi bagi kerjasama. Kita minta IC, dia bagi IC. Dia, pada saat ketika dia bagi IC tersebut, dia bagi nombor lah tulisan IC tu. Kita tanya pada pihak polis, betul tak IC ni tepat dengan nama dia tak? Polis kata ni bukan, ni IC palsu, bukan nama dia. Dan waktu itulah kami mula untuk mengorek maklumat. Kami kata, saudara berkahwin dengan 2 orang isteri kan? Ya, saya berkahwin dengan 2 orang isteri. Isteri yang pertama saudara kahwin di mana? Dia kata saya berkahwin di Perak. Okey, dapat maklumat dah. Maknanya isteri yang pertama dikahwin secara ikut peraturan, ada undang-undang melalui legal. Isteri yang kedua unlegal, maksudnya dia tidak mengikut undang-undang. Dia berkahwin ayah kepada isteri kedua yang menikahkannya tanpa melalui undang-undang, tak ada sijil. Okey. Bila dapat maklumat isteri pertama tu tuan-tuan, kami terus menghubungi Jabatan Agama Islam Perak. Kita dapatkan maklumat memang Perak ada simpan nama tersebut, dan suaminya tadi pun ada dapatkan nombor IC itu. Bila dapat nombor IC tersebut, kita berhubung lagi dengan pihak polis. Sampai kepada pihak polis, tanya pada pihak polis, tuan, ni nombor ni betul tak? Dia kata betul. Dan dia tanya balik, nombor ni kamu tahu tak nombor IC ni? Kata, kami tak tahu, kita nak buat siasatan ya. Boleh kata dia ni adalah merupakan seorang perompak dan juga penagih dadah yang kami sedang buru. Nah, ceritanya tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang buat jenayah ni pun dia boleh berselindung di sebalik ajaran-ajaran sesat seumpama ini. Dan masalahnya kenapa ada orang-orang Islam itu tertarik? Tidak lain sebab yang pertama mungkin dia mengamalkan sihir yang ada, satu. Dan yang kedua, akibat daripada kejahilan masyarakat kita pada hari ini, khususnya perkara yang berkaitan dengan akidah Islam itu sendiri, khususnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu tuan-tuan, mungkin malam ni mukadimah kita nak bercerita tentang ancaman-ancaman yang berlaku. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada cerita yang saya cuba untuk dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, memberikan kesedaran kepada kita agar kita berusaha untuk mengajak keluarga kita ini supaya kita dapat mendampingi Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperkukuhkan ilmu kita. Ilmulah yang dapat mengangkat diri kita, dan ilmu itulah yang dapat menjadikan kita orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Adapun orang yang takut kepada Allah itu terdiri daripada orang-orang yang berilmu. Ada ilmu akan melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalamilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah. Mudah-mudahan kembalinya kita kepada Allah, kita menjadi hamba yang layak dan diterima oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya kira sekadar itu. Mohon maaf 10 minit terlepas. Jadi saya memohon berbanyak-banyak kemaafan atas salah silap ya apa yang saya sampaikan, terlebih waktu yang tidak dibenarkan. Sekadar itu aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik.
فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.